ni masih ada lagi kebolehan dia. Tapi dia tengah compress lah. Berbeza dengan semalam lah. Semalam sebab apa semalam kita nampak yang H4 ni dia dalam keadaan hmm, momentum. So kita collect buy je lah. Tapi hari ni dia dah mula untuk compress kat area sini kan. Dia dah mula untuk compress. Sama juga kita try untuk tengok apa yang time frame kecil bagilah. Kalau semalam price dia dalam keadaan momentum buy, kita tengok kat time frame kecil tu kita dah nampak dah apa yang kita nak cari kan. Mainly kita nak cari untuk fokus buy je lah. Tapi untuk hari ni maybe akan ada structure sell yang akan keluar. Even semalam pun tengah malam ada structure sell keluar kan. Ada siapa masuk tak? PSL dia besar lah. Korang kena tunggu continuation daripada time frame kecil. Ni kan. Lawa compression ni. Support pertama, support kedua, support ketiga and then dia buat breakout. Ini saja guys, dia makan berapa pip dah ni. Secara total dia 170 pip. Kalau korang ambil continuation dia pun dah 100 pip. Solid 100 pips dia bagi kan. Banyak ni. Semalam ada 2 setup 100 pips. Tiga. Satu lagi korang tahu tak kat mana? Selain daripada yang korang buat semalam, satu kat sini, dua, satu lagi agak-agak apa? Kat mana dan apa setupnya? Mari kita cuba. Buy dapat, sell pun dapat betul. Tapi sell takut-takut sebab tengok daily dah breakout buy. Tapi dia bagi juga 100 pip kan. Daily tu adalah time frame yang besar tau. Kalau kita nak terus buat decision daripada daily. Kadang-kadang dalam tempoh sehari tu, korang akan nampak yang dia akan ada naik turun macam ni kan. Satu candlestick, sekejap. Satu candlestick, dia ada turun, dia ada naik kan. Memanglah dia form bullish punya candlestick. At the end of the day, dia form bullish punya candlestick. Tapi dalam daily tu, macam-macam structure korang akan jumpa. Ada structure sell, ada structure buy. So kalau korang tengok dekat daily daripada resistance pertama, resistance kedua and then korang tarik trendline daily ni, korang akan nampak daily nak breakout. So, actually daily nak breakout kat sini, tapi dekat candle-candle yang ikut hari ni, dia ada setup dia daripada time frame kecil lah. Tapi bagus lah, dapat sell tu okey lah. Kira dapat lah opportunity untuk faham juga yang boleh sell juga. 100 pip jugalah dia bagi. Kan? Tapi sell-nya daripada M1 lah. Awal pagi breakout buy, tak apa, lepas ni ada lagi. Yup, 100 pip sell. Malam continuation tu entry time frame mana? Continuation malam. Kalau yang time frame besar M1 lah. Ni M1 ada bagi ni. M1 ada bagi continuation punya structure. Support pertama, support kedua dia bagi breakout. And then entry je lah. Yang ini kalau ambil daripada M1, SL ni lebih kurang 23 pip. Kan? Ada setup time frame M15. Bila korang nampak dia dah breakout tu besar sangat, try untuk tengok lah apa yang kau boleh continue daripada situ. Kalau ada structure sell, maknanya ada kemampuan untuk dia continue daripada compression tu. Lagi satu setup sebenarnya kat sini guys, pagi. Bila price ni naik dalam keadaan momentum, sini dia stop dia punya momentum kan. Siapa perasan? Resistance pertama, resistance kedua, breakout, SL dekat sini, TP dekat 100 pip juga. Ini pun sampai juga 100 pip. Sekarang dah tahu dah. Dah nampak sikit-sikit dah. Ada benda yang korang boleh continue, ada benda yang korang tak boleh continue.
Contoh semalam siapa yang ada ambil continuation daripada yang dekat atas-atas ni? Ada siapa ambil continuation kat atas ni? Sebab itu tanya tengok semalam ada orang ambil continuation kat atas ni, tapi maksimum dia pergi semalam, kalau semalam lah, hari ni dia dah lari jauh lah, dah 80 pip Kalau continuation semalam, maksimum lebih kurang 90 pip lah. Tak boleh kat 90 pip, dia 60, 50 ke 60 pip. Potensi fly tinggi lagi ke? Ada potensi. Dia akan ada lagi ni guys. Kalau kita tengok dekat time frame weekly ni pun, kalau korang tengok ini weekly cuba korang buat bacaan sikit lah. Bukan buat bacaan, korang tengok seimbas je lah. Sekali imbas korang tengok seimbas lah. Sekali imbas korang tengok. Agak-agak weekly ni, nak reverse ke? Apa pandangan masing-masing? Kalau entry 2 kali macam ni boleh ke betul? Ke perlu dielakkan? 2 kali maksudnya kat bawah tu ada continuation, atas ada compression untuk buy, masuk lagi. Boleh je. Setup lain-lain SL kan? First setup SL-nya lain, second setup SL-nya lain. Jangan sekalikan je SL. Kalau sekalikan SL tu a big problem lah. Kadang-kadang orang buat apa tau, orang buat mistake. Bila dah breakout, dia pergi masuk yang dah lewat-lewat. Dia tak tunggu structure. Kalau betul lah persoalan dia yang sama macam apa yang Beto explain ni, macam ni kan. Ah, Contohnya tuan-tuan tengok kat sini Katakanlah price ni dekat sini dia dah buat breakout. Kan? Kat sini area-area lebih kurang ni dia dah buat breakout. Lepas tu dia dah naik sampai atas. Ada sesetengah daripada kita yang letak je entry buy kat sini, betul tak? Padahal breakoutnya dekat bawah. Ada tak siapa yang buat macam ni? Compression tu dia dah breakout, dia dah tertinggal dah pun. Tapi sebabkan dia takut yang dia tertinggal jauh, dia entry je buy. Dia boleh macam tu, dia tak boleh FOMO. Masih momentum weekly, betul. Compress pun tak ada lagi ni dekat weekly ni. Kalau ikut apa yang Beto nampak lah, kebolehan nak naik tu ada lagi. Kita tak ada news. Kita ada news hari ni Kita ada unemployment claim. Tapi Beto rasa biasa je kot. Tengok dia bergerak berapa pip. Rasa macam biasa. Tapi dekat time frame H4 dah mula compress. Mungkin ada structure-structure dekat time frame yang kecil dia nak keluar lagi ke. Macam ni kan. H1 semalam dah, M15 semalam 1, 2 dah keluar. Nanti kita kena tunggu structure baru. Siapa yang tak ada entry buy ni, tunggu structure baru lah. Ni dia tengah naik dalam keadaan momentum ni. Jangan buat apa-apa decision lagi. Kalau dah tertinggal. Kan? Selalunya orang buat macam ni lah. Orang buat mistake. Mistake-nya apa guys? Mistake-nya adalah apabila dia dah tertinggal, dia letak satu entry dekat atas. Tak boleh. Dia tak boleh macam ni. Nak letak entry, patah balik kat market behavior. Kalau kau dah dapat entry kat bawah ni, kau nak entry dekat atas ni, kalau dia keluar structure macam ni, yes. Sebab kau entry based on structure ni. Kira reason tu ada untuk entry kat situ. Bukan simply letak je. Sebab kita tak nak reason tu reason yang nasib dan FOMO punya reason lah. Selalunya orang dia FOMO guys. Fear of missing out. Takut tertinggal, pam, satu entry. Padahal dah jauh dah, tak boleh macam tu. Okay, clear Boleh semua So nak entry, nak buat macam soalan tadi, siapa tanya? Hakim Saini tanya tadi, kalau nak entry 2 kali macam ni boleh sebab structure dia bagi 2. Dua structure. Satu structure daripada time frame kecil, lagi satu structure daripada time frame yang besar. SL berbeza, setup kira lain. Ini kira setup lain. Dia bukan setup yang sama. Okay? Alright. Lagi, siapa yang ada entry selain daripada tempat-tempat macam ni? 1, 2, 3. Ada siapa-siapa yang entry selain daripada tempat-tempat macam ni? Hmm.
Ke tak ada? Apa yang dah profit, yang lagi dahsyat yang dah profit. Dah profit, dia pergi masuk sell pula. Tengah-tengah buy macam ni, dia masuk sell. Kononnya nak ambil sikit sikit apa pun tak tahu. Itu yang Beto bagi tahu dekat dalam active trader punya chat. Kalau boleh, jangan tiba-tiba nak masuk sell. Jangan tiba-tiba price tu dalam keadaan momentum, engkau gelabah-gelabah lah nak masuk sell. Hmm, Tengok Arun ni, Tuan Arun. Korang tengok ni Tuan Arun. Steady je. Kemas ni kerja betul-betul kerja uh, kerja polis. Sangat kemas. Continuation size 4, momentum M15, trendline resistance, breakout, entry buy, TP 100 pip, SL 17 pip, Asia session 1:15 PM. Macam mana buat trendline macam tu? Macam mana buat trendline macam tu Kat tengah-tengah ni ada ni, ada time frame. Cuba ajar sikit benda tu. Macam menarik pula ada trendline yang ada time frame ni. Oh, tulis je Ke ada bagi tahu time frame automatic kalau kita tarik trendline tu time frame apa? Oh, tulis je, teks je Oh, ni lah teks dia. Oh, function juga Middle center. M15. Jom kita tengok jadi apa. Rajin lah. Nampak? Huh. Hmm. Hmm. Beto punya live ni memang suwe guys. Live kat TikTok ni. Dah kena ban. Tak tunjuk chat pun. Tak tunjuk chat pun kena ban. Sebab tak betapa tak steadynya TikTok. Ilmu baru, ilmu baru. Okay, alright. So, tanpa melengahkan masa, kita sambung dengan apa yang kita dah buat. Sekarang ni pun dah pukul 10. Kita tengok sikit semalam ini antara setup-setupnya. Sini kalau siapa tak tahu, ini ada continuation. Ingat continuation price datang daripada compression. Lepas tu dia start bagi momentum. Lepas tu dia stop dia punya momentum. Ada reason kenapa dia stop dia punya momentum ni. Reason paling kuat sekali adalah sebab kita nak tunggu dia bina structure. And then dia bina structure lah. Kalau korang nak kemaskan lagi tempat, hamkan lagi. Nak continuation ni kan. Korang tengok dia continue tu dekat time frame yang lebih besar. Okey, yang macam ni dia bukan continue daripada H1 punya retracement lah. Sebab ada setengah continuation. Korang boleh tengok dia daripada time frame besar punya retracement OHLC. Maksudnya macam ni kan. Kita nak tengok contoh lah yang ni macam mana kat time frame H4. Maksudnya lebih kurang macam ni. Contohnya H4 ni dia mula bagi momentum kan. Dekat sini kalau kita faham OHLC, dia open candle. Tengok yang Beto letakkan candle kat sini, korang tengok bahagian atas ni OHLC ni kan, korang tengok ni untuk candle biru ni. Untuk candle biru ni
Opening dia dekat dekat 2668. Opening dia dekat 2668 sinilah. Lepas tu dia pergi lowest price dulu dekat 2665.40 sini nampak yang jarum ni kan 26.40 and then dia bagi highest price ni, highest price dia 2670. Alright. So dia open, dia pergi low, dia pergi high, barulah dia close. Maksud betul retracement tu adalah keadaan yang macam ni. Kadang-kadang bila price ni dalam keadaan yang momentum, kita tahu dia momentum H4 ni and then dia close candle, dia nak open, dia nak continue momentum tu, dia akan open turun ke bawah dulu sebab rule dia, kalau dia nak form satu candlestick bullish ataupun candlestick naik, dia akan buat apa dulu guys? Dia akan buat penurunan dulu, baru buat kenaikan. Bila dia buat penurunan ni, daripada dia close sampailah dia open and then dia buat penurunan sebelum dia nak naik ni, normally akan ada setup. Ni, area sini normally akan ada setup untuk continue. Macam ni sebiji. F15 dia keluarkan resistance pertama, resistance kedua and then breakout. Compression dalam keadaan menurun. Daripada atas ni dia turun ke bawah, dia open candle baru, turun, lepas tu dia sambung untuk buat kenaikan. Itu fungsi dia. Faham tak? Kalau dekat time frame H4, korang buka, korang memang tak nampak structure ni. Dekat H4, korang buka, korang hanya nampak yang dia form OHLC je, open, lepas tu dia hantar satu candle naik, betul? Tapi dekat time frame kecil, korang turun time frame kecil, dia telah pun reka compression tersebut. Dekat time frame M15, dia ada compression dalam keadaan menurun tersebut. Okey, itu satu. Yang keduanya setup semalam juga kalau tak ikut retracement punya bahagian untuk time frame H4 pun kita tak payah consider masa tu pun tak apa sebab sini dia buat compression setempat. Lepas tu compression setempat dia tak ada trend, betul? Turun dekat time frame bawah baru ada trend. Itu satu. Ataupun kalau kita tak buka H1 pun, kita buka terus M15. Kita terus nampak bahawasanya M15 ni turun dalam keadaan compression dan dia bagi breakout. Tiga. So view untuk tengok, untuk trade dekat satu spot ni, korang akan perasan kalau korang master semua benda, korang akan perasan dekat sini, kau nak ambil daripada M15 sahaja pun boleh. Kau nak ambil daripada H1 compress setempat pun boleh. Kau nak ambil daripada H4 punya retracement OHLC pun boleh. Betul tak? SOP-nya at the end of the day, kalau kau start daripada H4, kau akan habis dekat M15 juga. Kalau kau start dekat H1, kau akan habis dekat M15 juga. Kalau kau buka M15, M15 je lah. Sebab dia dah keluarkan structure semua, dia dah breakout dan dia dah membenarkan kita untuk entry. SL pun tak besar. Semua on point lah untuk semalam. Tu sebab ramai yang dapat, betul tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh faham tak apa yang Beto cuba explain kan? Hmm. So kita boleh tengok pelbagai sudut untuk kita tackle entry tu. Tapi end of kita punya proses menganalisa tu dekat time frame mana. Macam mana kita nak execute. Should be kalau korang start daripada H4 pun korang akan execute dekat M15. Start daripada H1 pun akan execute dekat M15. Pakai M15 execute dekat M15 juga. Tak ada masalah, faham? Mantap Tak ada yang tak faham. Yang tak faham tak apa. Dia boleh explain lagi. Contoh. Okay. Contoh misalnya, ni tadi kita sembang retracement macam ni kan. Daripada dia turun, dia nak naik semula, dia keluarkan dia punya structure. Contohlah macam ni pula. Kalau dekat bahagian yang baru. Macam ni. Kan? Kau turun H1. H1 compress setempat pun tidak. Betul tak? Kau turun M15. M15 bagi apa-apa pun tak ada. So, macam ni kita nak point kita punya entry ataupun kita nak execute kita punya entry kat sini, betul tak? Nak ambil daripada H4 pun tak ada. Nak ambil daripada H1 pun tak ada. M15 langsung tak ada compression. Tak ada structure.
Setuju? Tu kena tahu. Bila tiba masanya semua akan tertumpu dekat satu arah. Kita nak ambil daripada mana sekalipun, dia akan execute tu dekat normally akan dapat kat tempat yang sama. Okey, boleh ke tak boleh? Ke tara boleh? Alright, so kita sambung lagi. Untuk hari ni pula kalau kita tengok dekat time frame H4, kita just untuk tengok time frame H4. H4 ni macam Beto cakap tadilah, dia masih lagi consider kat sini dalam keadaan compression. Ini belum lagi momentum, tetapi Beto nak kena bagi tahu apa yang korang nak kena buat. Ini compression. Yang ini yang dia hantar satu candle belum consider momentum lagi. Okay. So fokus ni adalah dekat candlestick yang baru. Bila korang nak fokus kat candlestick yang baru, fokus cara yang sama. Apa yang sama? Kalau kena tunggu structure tu terbentuk, tunggu. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang daripada macam gini, orang terus jam dekat time frame M1. Tengok apa M1 bagi. Tiba-tiba dia nampak M1 keluarkan structure sell. Lepas tu dia nampak macam ada breakout je, dia pun entry. Entry, letak SL dekat nearest support, dah berlanggar. Betul. Dia tak boleh terus turun dekat time frame M1. Jadi dia kena ada disiplin nak pakai tu. Awal-awal kalau korang tengok dekat time frame H4 ni, tak ada apa-apa input yang korang boleh pakai. Korang nak kena handle daripada time frame yang lagi kecil. Buka dekat time frame yang lagi kecil tu satu persatu. Daripada H4 buka ke H1. H1 ni ada apa? H1 tak ada apa-apa. H1 ada apa-apa ke kat sini? Ke tak ada apa-apa? Hmm. Salam baru masuk dari klinik medical trend check up rutin. Asal ada trend tu? Semalam trend line M15, TP entry breakout M5, TP cut line hitam, TP 70 pip, SL 30 pip, lepas tu entry sekali tempat sama bila M5 break. Buy, stop je momentum, TP 100, SL 30, entry 20 sen je. Banyak lah. Tak ada apa-apa lagi, betul? Kalau kita tengok, tak ada apa-apa lagi. Jangan buat keputusan benda yang tak ada apa-apa lagi. Kadang-kadang orang dah serabut-serabut dah. Sini ada satu engulfing sell. Jomlah kita buat keputusan untuk sell. Tak payah. Tak payah. Sebab kat belah price action ni penting. Kalau price action ni masih lagi dalam keadaan momentum, kita masuk sell seolah-olah macam Beto cakap sebelum-sebelum ni, kita ni ikan bilis. Kita masuk dalam mulut ikan paus. Tak tentu boleh keluar balik. Kadang-kadang tu kita dah tak rela untuk keluar, kita biar akaun kita sampai MC. Sebab kita dah tersilap langkah. Jangan macam tu. Okay. Kat H1 tak ada apa-apa. Buka M15 pun tak ada apa-apa. Apa nak buat? Sepak dulu. Kau kena santai kehidupan ni. Kalau tak ada apa-apa kau nak buat, tunggu sampai structure tu dia bentuk. Kalau macam ni, pukul 10.30 macam ni, 10 suku macam ni, belum ada structure apa-apa terbentuk, santai saja. Tinggal nak tunggu dia. Sama ada dia nak form structure macam ni, betul tunjuk Sama ada dia nak buat macam ni. Dia dulu. Jangan bagi breakout dulu. Ataupun dia nak buat macam ni. Ataupun dia nak buat macam ni. Dia buat compression setempat, ataupun compression menurun, ataupun dia buat compression untuk reverse. Tunggulah sampai structure tu form. Jangan terburu-buru nak buat keputusan. Korang layan last untuk setup dekat time frame M15 je. Macam ni M15 punya compression breakout. Lepas tu baru buka time frame kecil untuk tengok continuation. Tapi setup ni setup M15 breakout. Betul? Sini M15 breakout. Sini M15 stop dia punya momentum untuk continue. Ini tak ada apa-apa. Tak adalah. Okay. Kadang-kadang bila buka M1 ataupun M5, itu yang dia jadi masalah tu. Nampak semua breakout yang ada. Sini ada breakout, dia pun masuk. Lepas tu langgar SL lu. Dah gagal. Betul? Kita tak nak buat keputusan yang rushing.
Alright, okey, boleh So, ini antara 3 setup dia. Betul ulang lagi sekali, recap lagi sekali untuk siapa yang miss setup-setup ni, betul ulang lagi sekali Okey, per setup untuk semalam adalah dekat area sini di mana price ni dia naik dalam keadaan momentum. Kita nak tengok, kita nak continue momentum tu. Momentum dia time frame M15. M15 ni dia stop dia punya momentum. Bila dia stop dia punya momentum, kita turun time frame untuk tengok apa structure yang dikeluarkan. Kalau tengok dekat sini dia telah pun keluarkan structure continuation, compress resistance pertama dia naik, dia form resistance pertama, dia form resistance kedua, lepas tu baru dia buat breakout. Okey, sini satu, sini TP depend sini TP dia max boleh pergi 100 pip juga. Sini. Okey. Ini satu. Lepas tu yang keduanya adalah apabila dia compress je terus. Resistance pertama, resistance kedua. Mungkin ada yang tarik trend line macam ni, ada yang tarik trend line macam ni. Dua-dua pun boleh. Resistance pertama, resistance kedua and then dia buat breakout. Okay. Alright. Sebab apa dua-dua pun boleh kalau pergi dekat time frame H1, dekat situlah spotnya dia compress dia tempat. Pergi dekat M15, situlah. Area-area situlah yang dia compress dia tempat. Kita nak tarik trend line ni, kita nak tarik trend line dekat bahagian compression. Kalau dekat area sini compress, kita tarik dekat area sini. Kita tak guna yang belakang-belakang ni. Kadang-kadang orang tarik yang daripada belakang-belakang ni hubungkan panjang-panjang. Ingat, trend line kita tak tarik panjang sesuka hati. Kita ada purpose lah. Setiap trend line tu mesti ada purpose. Okay? Jangan main tarik je panjang-panjang. Okay, kalau setup kat sini, SL dia nearest support. Sini kan. Kalau setup kat sini, SL dia nearest support. Kalau macam ni, 8 pip ini, 17 pip kau ambil lah yang paling bawah sekali. Betul banyak kali pesan. Kalau sikit, ambil je paling bawah sekali. Janganlah berkira. Jangan berkira untuk ambil SL yang paling bawah sekali. SL kita buy technical. Kalau dia beza dia tak jauh, kita ambil je yang paling bawah sekali. So, satu setup, another second setup. Okay. Lepas tu, ada setup dekat area sini. Okay, sepanjang di jalan ni pun ada juga compression setempat. Yang ini kalau korang pergi kat time frame 5, kalau betul lah. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, betul pun tak nampak apa-apa. Melainkan kalau betul nak ambil trend line macam ni. Tapi macam betul pesan dengan korang. Trend line ni kita tarik daripada mana? Compression. Sepatutnya trend line yang ada macam ni. Okay. Support, 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 support. Tapi price ni dalam keadaan momentum buy. Takkan kita nak layan trend line support, betul? So taklah. Right. So tak ada setup lah dekat belah-belah sini untuk reverse tu. Untuk buy, maybe kalau turun time frame M1 lagi, mungkin boleh dapat. Okay. Nak kena betul juga trend line. Mungkin ada yang tarik macam gini dan win. Ada ke yang tarik macam ni dan dia win setup ni? Kena tahu compression tu kat mana. Kalau korang tengok macam ni, compression tu dekat sini. Ini yang compressnya. Betul? Bukan yang ni. Should be sepatutnya trend line yang ditarik adalah macam ni. Tapi nak entry sell tu tak relevan lah sebab price ni dalam keadaan momentum buy. Alright. Okay. Boleh kita patah balik. Takut ada yang ambil macam ni. Okay. Lepas tu dia sambung kenaikan. Dekat belah-belah sini tak ada dah. Compression setempat ke tak ada. Ini mungkin ada continuation kalau nak ambil. Tapi tak tahulah time frame mana yang keluarkan ni kan. Continuation. M1 je. M1 ada lah. Ni mungkin ada yang ambil juga lah. Tapi ni kalau ambil tak banyak lah. Resistance pertama dekat belah-belah sini juga. Resistance pertama, resistance kedua. Ni lebih kurang berapa pip ni? 40 pip maksimum dia pergi. Untuk setup continuation yang ni. Okay? Alright. Patah balik. Apa lagi yang kita boleh nampak untuk semalam. Kita try untuk tengok. Okay. Ini boleh ada. Yang kat sini kalau kita nak namakan dia compression setempat secara total tak boleh lah.
Ke ada yang buat macam ni, "Oh ni saya buat compression setempat." Tak boleh guys. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bukannya sekata, bukan macam ni, bukan macam ni, bukan macam ni, bukan dia setempat tu dia sebaris, dia dah menaik-naik kan. Okey. Korang kena check balik tu compression setempat, kalau siapa yang ada buat compression setempat macam gini dan dia win, sila ubah. Sama juga macam tadi, kalau kat sini tak ada structure dan dia win, kena ubah juga. Win pun belajar, tak win pun belajar, okey? So, kalau betul belah-belah sini tak ada setup, sini tak ada setup, bawah ni kalau siapa yang entry pun tak ada setup, melainkan pakai structure time frame kecil. Pakai M5 ke, korang layan M5 punya trend line, tu lain cerita. Tapi kalau pakai satu persatu apa yang Beto ajar lastnya time frame dekat M15, yang ni tak ada setup lah. Kan ada siapa yang win kat sini. Win pun kena check jugalah. Jangan ambil benda yang tak biasa. Melainkan korang dah biasa ambil lah. Yang ini pun dia bagi lagi ni. Dekat 100 pip juga dia bagi yang ni. M5 je pun. Okay. So, kalau ikut Beto, 1, 2 setup. Dan yang ketiga. Alright. Korang mungkin ada jumpa kat sini satu ni maksimum 40 pip, kat sini tak ada, kat sini tak ada, untuk sell pun tak ada, melainkan dekat atas ni. Kat atas ni dia ulang lagi sekali support pertama, support kedua, support ketiga sebelum dia buat breakout. Yang ini obvious sangat ni. Nak masuk, kalau nak masuk daripada bawah ni lepas breakout, besar. Betul nak pesan. Tiap-tiap hari betul pesan. Kalau besar daripada 50 pip, sebab secara selalunya setup-setup kita ni jarang lebih daripada 50 pip. Macam ni, yang ini 10 pip, yang ini 16 pip, 17 pip. Tiba-tiba yang ni korang tengok 80 pip, janganlah masuk. Bila tak boleh nak masuk macam ni, apa yang korang buat? Cari continuation punya setup. Cari continuation punya setup. Kalau dia dah breakout sell, kalau betul dia nak sell, korang try untuk tengok apa structure-structure sell yang dia keluarkan. Macam yang ini dia keluar dekat time frame M1 lah. Lepas dia breakout sell daripada time frame M15 tu, dia keluarkan dekat M1, structure sell lambat sikit. Support pertama, support kedua and then dia buat breakout. Okay, kat bawah ni pun ada siapa yang masuk, tapi yang ni tak pergi jauh lagi ya. Yang ni berapa pip dia pergi? Yang ni maksimum 40 pip, 30 pip. 30 ke 40 pip. Dia kurang lah. Okay, boleh. Alright. Itu setup-setup dia. Itu pesanan yang Beto boleh bagi kat korang dah. Even korang win kat sini pun korang kena check balik compression yang macam mana korang layan. Sebab nanti kan korang buat balik tak jadi pula. Kita tak nak lagi dia buat balik, itu tak jadi pula kan. Kat sini macam mana, dekat sini yang ada yang ambil check balik compression setempat ke tidak. Ni bukan compression setempat. Ni simply daripada M5 punya compression saja. Yang ini kalau besar macam nak ambil seek untuk continuation. Okay, boleh. Alright. So kebanyakan yang kalau ikut Beto 1, 2, 3. Ada yang lebih. Ada yang buat sampai 5 entry semalam. Dah try antara setup single entry dan FM ni loss lagi banyak dari win. Entry 3 sen pun berlayer-layer dengan 200 USD sekali dia reverse MC terus. Kalau tak sempat close. Tapi single entry kita set SL, kita tahu dah berapa kita bakal loss. Dah lama Beto pesan. Nak FM ni, rule nak FM ni duit kena banyak. Tu je. Duit kena banyak. Siapa yang duit banyak, silakan FM. Kalau duit kita tak berapa nak banyak, kan? Ataupun kita jenis yang sayang duit, jangan FM. Sayang duit ni maksudnya kita mungkinlah ada komitmen kan. Kalau tak ada komitmen pun kita nak buat simpanan. Betul tak? Jangan FM. Lebih baiklah kita runcit-runcitkan dia naik sikit. Lama-lama dia jadi besar daripada kita FM. Sebab apa, FM ni dia punya SL tu majoritinya adalah MC.
Kalau korang ada $200 misalnya, korang nak trade, nak FM $200, cuba cerita dengan Beto. Logik dalam trade gold ni, seminit boleh habis tak $200 tu? Hmm. Kalau korang entry $200 seminit boleh habis tak? Boleh kan? Jangan ambil mata je, kadang-kadang tak sampai 30 saat habis, betul tak? $200. FM punya pasal, jangan buat benda yang terlampau ekstrim sangat. Melainkan kita banyak duit. Kenapa Beto cakap melainkan kita banyak duit? Contoh kalau Beto Beto jenis yang sayang sikit duit. Kalau Beto nak FM, satu-satu trade tu kan, Beto akan let buat satu akaun yang depositnya kecil. Takkanlah kita nak FM, kita betul-betul rasa kita nak flip kehidupan, kita letak semua duit kita dalam tu. Jual tanah, jual apartmen, jual rumah, kereta, semua yang ada kita jual. Lepas tu kita trade. Kita trade FM. Betul nak flip kehidupannya. Sama ada kau flip ataupun kau makin merudum. Betul tak guys? Ah. So nak FM ni kena ada dia ada style. Lepas tu dia kena ada duit. Kalau yang Beto ketengahkan dekat korang nak FM, korang kena ada modal yang korang dah letak untuk trade. Contoh korang letak $300 Beto selalu cerita $300. Tapi korang bukan trade terus $300 tu. Sebab kalau korang trade terus macam gitu je dia boleh hilang. Korang asingkan, ambil 10%, letak dekat dalam account untuk trade $30. Okay, aku FM $30. Tengok boleh sampai mana. Sebab FM ni orang suka FM ni bukan orang je lah. Kalau korang tanya trader mana tak suka bos, account profit double-double, betul tak? Siapa kat sini yang tak suka account profit double-double? Double-double ni maksudnya daripada bukan 100% lah, dia dah 200, 300, 400% lah daripada duit yang kita masukkan. Semua orang suka. Kau tanya budak kecil kan, kalau kau tanya budak kecil kan, dia ada duit raya RM10 sekeping. Minta kat dia, "Dik, saya nak duit raya tu." Acik nak duit raya, acik bagi adik RM50. Mesti dia lagi suka RM50. Betul tak? Itu lumrah manusia. Manusia lebih suka kelebihan. Benda yang lebih-lebih ni manusia suka kan. Betul. Semua orang suka punya. Tu FM tu orang suka sebab tu lah. Sebab duit tu flipnya banyak. Dia memang macam tu tapi dia kena pandai kontrol. Dia bukannya pakai bantai je. Nak FM kehidupan memang tak boleh. Tak boleh bos. Sebab Beto pun pernah macam tu juga Beto pernah fasa-fasa entry-nya FM sampai terduduk lah. Macam tu dalam berniaga, duit berniaga tu simpan bukan main lama lagi. FM kehidupan. Nak apa pun tak tahu. Berniaga dah banyak dapat. Nak apa pun tak tahu guys waktu tu. Nak kata nak kereta, dah ada kereta. Nak kata nak Lambo lah kot. Mungkin lah. Berangan-angan nak Lambo dulu. Ni cerita 6-7 tahun yang lepas lah. So, kita sembang daripada pengalaman. Kalau korang tanya, Loki pun sama juga. Loki dengan Beto, kita orang di fasa yang lebih-lebih kurang sama. Loki lagi lama lah trade. And then kita orang memang dah berhenti untuk tengok dan tak amazed pun lah orang yang flip-flip account ni. Memang tak ada rasa macam wow, hebatnya dia flip account, tak. Kita orang cari orang-orang yang untuk jadikan panduan, orang-orang yang konsisten buat profit yang sama. Macam gaji lah. Macam dia konsisten untuk withdraw amount tu sama. Kalau tak sama pun lebih sikit ataupun kurang sikit lah. Macam berniaga lah. Dia ada range amount dia kan. Dia bukannya flip kehidupan. Tiba-tiba daripada 1,000 pom jadi 8 juta. Tak ada. Tak miss lah yang nasib-nasib ni. Sebab dia hilang cepat. Lepas tu. Okay. Alright. So betul lah apa yang Abang Andy Aziz cakap tu. Kalau single entry pun dah bersyukur. Tapi jangan risau guys. Untuk orang yang single entry, Beto pesan dekat korang.
Siapa-siapa yang single entry dan dia keep on buat walaupun dia rasa perit kan. Korang rasa peritnya buat single entry ni, aku entry 0.01, 0.01 memang aku tengah profit. Guys, korang kena biasakan benda tu untuk apa tau? Untuk kembangkan lagi akaun, dia banyak gila style. Apa style dia antara ni tengok Kalau kau dah betul-betul master untuk trade, korang boleh buka akaun copy trade. Betul lah. Betul lah guys. Akaun copy trade dapat dapat apa? Dapat komisen. Betul lah. Dapat komisen juga. Lagi banyak orang copy kau, lagi banyaklah komisen yang kau dapat. Betul. Tu pun boleh buat duit juga. Lama-lama kau trade single entry. Kau dah biasa dengan single entry. Tapi rasa nak besarkan poket lagi. Dah mula boleh trade firm. Prop. Boleh pakai modal-modal besar tapi dia akan ada challenge dia sendirilah. Itu challenge diri sendirilah. Betul tak? Dia bukan tak ada. Untuk orang yang single entry, bukan tertutup peluang untuk buat duit. Tak. Dia ada. Dia ada style. Dia boleh pergi. Kau nak pergi copy trade boleh. Korang nak. Tapi fund manage tak boleh lah. Fund manage ni Beto tak percaya lah. Kalau korang buat fund manage tu, korang jangan bagi tahu Beto lah. Sebab Beto tak berapa percaya sangat orang yang fund manage ni. Kadang-kadang dia bagi balik pulangan kat kita tu hasil daripada dia pusing duit orang. So, tak boleh percaya sangat. Kadang-kadang kita dapat duit tu kan, rupanya duit yang dia invite orang lain. Dia rolling je daripada situ. Itu tak betul lah. Okay. Ataupun korang buat copy trade ataupun korang buat prop fund. Yelah. Funded punya account. Boleh. Start dengan single layer dulu. Sometimes orang rasa dia down sebab dia single entry, dia tengok orang lain. Tu opportunity dia lain lah. Mungkin dia flip account, dia ada style dia dan sebagainya kan. Itu dia punya cara. Okay. Alright. So cukup bahagian-bahagian kita membebel bab-bab FM dan ni. Okay, ni antara setup-setup ni untuk semalam. Hari ni macam yang Beto pesan, stick dengan benda yang sama. Kalau selagi mana dekat belah-belah CMP ni, current market price, benda-benda yang latest ni, current market price, harga pasaran semasa ni, tak ada apa-apa input berguna. Input tu as in dia buat compression ke apa ke. Kalau tak ada, abaikan. Kalau tiba-tiba dia buat candle biru, lepas tu dia buat candle merah, dia buat compression setempat. Maybe dia tengah nak buat structure daripada time frame kecil. Kalau ada structure daripada time frame kecil, ada trend line, ada breakout, entry saja. Okay. Alright. Boleh Ingat kepada setup-setup yang regularly kita masuk. Macam mana korang win semalam, macam tu juga korang apply untuk hari ni. Ambil TP yang sama, ambil SL, ikut technical juga. Jangan TP tu ubah-ubah pula. Malam saya ambil 50 pip tapi price pergi sampai 300 pip. Hari ni saya nak 300 pip. Belum tentu dia pergi lagi sekali 300 pip. Betul tak? Kena ambil benda yang biasa. Kalau korang dah dapat 50 pip, 50 pip. Sini saya dapat 50 pip. Dekat atas ni pun saya dapat 50 pip. Dekat bawah ni pun saya dapat 50 pip. Kat sini pun maintain je lah 50 pip. Tak payah ubah. Kumpul duit. Siapa kat sini, lupa nak tanya. Siapa kat sini yang masih collect dia punya data? Ke ada orang yang dah stop dah? Ingat tak dulu kita ada kelas dengan Loki? Loki suruh collect data entry. Ada siapa yang buat? Ada siapa yang masih buat? Ataupun korang dah tak buat dah? Data-data entry. Kalau entry win berapa tulis. Apa lagi data tu. Macam lebih kurang Tuan Arun buat ni lah. Tapi Tuan Arun dia buat by tulisan ni. Kalau siapa-siapa yang ada key in dekat dalam, ada orang yang key in dalam Excel tak? Ataupun buat manual dalam buku ke. Macam Beto tak buat dekat Excel guys. Beto buat manual. Ataupun korang tulis ke dekat Telegram ataupun WhatsApp diri sendiri ke. Hari ni profit berapa. Korang skill buat simple je buat macam ni. Beto tunjuk sikit lah apa yang nak kena buat untuk collect data ni. Dia
bestnya untuk collect data ni adalah buat macam yang Loki suruh lah dekat Excel. Tapi dekat Excel ni tak semua orang berkemampuan nak buat. Kadang kita trade, ah, Google rasanya Google Form pun boleh key in juga kan. Kadang kita trade ni kita tak ada masa nak buat. So apa benda-benda yang penting, entry korang buat tu boleh divide dengan setup macam mana, setup macam mana kau entry, time, SL, TP, P and L. Profit or loss. Kalau profit berapa value? Value in USD lah selalunya orang buat. Buat macam ni, sekarang WhatsApp pun boleh send dekat diri sendiri kalau korang tak tahu. Selain daripada korang buka channel untuk Telegram untuk buat macam ni, korang boleh send kat WhatsApp. Kita selalu buka WhatsApp kan. So lagi mudah. Kita letak je, kita buat je siap-siap kita punya draft ni, post. Nanti setiap kali kita entry, kita update je setup apa, continuation, reversal, time frame mana. Pukul berapa kita entry, SL berapa, TP berapa, PNL berapa. Daripada situ, korang tahu boleh trace apa. Boleh trace. Benda macam ni, kalau korang trade 1 kali 1 hari, kan, korang hanya ada 20 kali je sebulan. 20 kali benda ni je sebulan. Kalau betul-betul sehari tu, sekali je kau entry, memang akan dapat sekali entry. 20 kali je, tak banyak pun. Maknanya dalam sebulan 20 hari je yang korang akan buat macam ni. Seminggu 5 kali benda ni korang kena siapkan. Kalau sehari satu trade. So daripada situ, kau boleh terus tahu berapa actually korang punya profit. Sekejap. Ini ada lagi ni. Selain daripada profit, equity pun sama. Equity untuk setup tu korang standby berapa kan? Kadang-kadang orang beza-beza. Modal lah. Equity berapa? Kadang-kadang ada yang tambah apa semua. Daripada situ korang boleh trace terus. Setup ni win ke, setup ni loss ke. Letak. Kalau loss letak L. Loss. Negatif berapa. Kalau win letak P. Profit berapa. Lepas tu post dekat diri sendiri. Tengok balik. Oh, aku sepanjang bulan 10 terus boleh buat postmortem. Aku sepanjang bulan 10 tarikh tu akan ada dah kan. Siap-siap tak payah letak tarikh. Aku sepanjang bulan 10 ni berapa setup yang aku dapat collect. Kalau aku dapat collect 20 setup, 20 setup tu berapa banyak win daripada 20 setup. Baru tahu. Kalau tak collect, kita tak tahu. Kita nak cari balik. Kita pergi dekat kita punya MT5, kita buka balik history, kita check balik last month. Dia bagi betul lah. Orang kalau dia nak tengok pun, kalau dia loss ke, dia banyak kali loss pun dia dah tengok dah tempat-tempat macam ni. Ataupun siapa yang pakai MT5, MT5 pun sekarang dah mudah untuk buat postmortem balik. Korang buka je chart, korang buka je pergi setting tu, buka je trade history. Itu terus boleh tahu dekat mana position yang kau entry. Daripada situ terus boleh nampak apa silapnya daripada entry situ. Kalau tak tahu tanya Beto. Data ni seeloknya collect lah untuk tahu technical yang macam mana kita approach. Okay. Semalam guna 2 account entry. Account single entry 0.2 profit dekat 400 USD. 2 kali entry. Account FM MC. Kira-kira punya entry dah 1.5 entry tu. Lepas tu cakap pada diri sendiri. Padan muka FM lagi. Note kat kalender diary. Betul. Habis bulan tengok balik kalender nampak tulisan banyak merah dari biru. Boleh. Kalender diary pun boleh. Buatlah kat mana-mana korang nak buat ni. Nanti korang boleh terus at the end of month, dia ada dia punya teks lain. End of month tu korang letaklah
Result out 24. Berapa banyak profit, berapa banyak loss. Daripada sini apa tahu yang korang boleh check? Korang boleh check equity yang terpakai. Berapa banyak equity yang kau dah pakai untuk tempoh 1 bulan Oktober, berapa banyak profit actually yang kau dah buat untuk 1 bulan Oktober, berapa banyak loss yang kau dah buat. Ni semua dalam value guys. Sebab apa dia korang kena isi dalam value? Kalau korang consistently apply same rule, same method dan same TP kan, korang tak ada ubah-ubah benda-benda ni semua, korang boleh check balik. Kalau numbers, korang punya numbers untuk loss dan win tu sama 10-10, mana kata daripada total result Oktober ni result Oktober ni kau 10 win, 10 loss. 50-50 lah. Maksudnya 10 korang win, 10 korang loss daripada 20 secara total korang punya trade. Guys, kalau macam tu, korang boleh bandingkan apa tau? Berapa banyak profit yang kau buat daripada 10 yang kau win, berapa banyak losses yang kau buat daripada 10 yang kau loss. Daripada situ terus kau boleh nampak. Nampak apa guys? Nampak yang korang punya win is always greater daripada korang punya loss. Sebab tiap kali setup korang ambil, lossnya akan jadi kecil. Maksud betul macam mana? Contoh macam 2 setup semalam. SL-nya macam ni 10 pip. Macam dekat atas ni 17 pip. Tapi TP-nya dua-dua 100 pip. Katakanlah yang ini gagal. Gagal 10 pip. Kalau yang ni gagal 16 pip. Kalau ada yang 30 pip macam ni kan, 25 pip. Yang ni pun gagal. Katakanlah yang ni gagal 25 pip. Tapi sebabkan previously, yang ni gagal 25 pip. Previously kau dah win 100 pip, 100 pip kau dah win 2 kali 100 pip. Contoh. Jadi numbers in value USD tu always akan greater daripada losses tu. Even though korang punya winning ratio tu adalah 1-1. Maksudnya korang profit 10 setup, korang loss 10 setup. Total sebulan 20 setup. Korang punya duit tu akan lebih selalu. Sebab setup kita SL-nya tak besar. Dan kalau TP-nya selalunya TP numbers ni besar. Okay. So macam itulah cerita dia. Macam Beto buat lah. Beto buat kalau SL 1 ke 3%. Tapi TP Beto sama. TP Beto akan 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. So satu nisbah tu dia akan jadi kadang-kadang 1 nisbah 4, 1 nisbah 3 point something, 1 nisbah 5 pun ada. Depends. Alright, boleh Okay, lepas ni buat lah. Kalau ada siapa yang buat lah. Untuk ataupun siapa yang dah tak buat, dah lama tak buat, collect lah balik data-data ni. At least korang tahu apa kelemahannya daripada setup-setup ni, apa result secara totalnya daripada setup-setup ni. Kalau korang punya loss tu greater daripada korang punya profit in value, maknanya setup yang kau ambil automatic boleh terus tahu. Kalau korang bagi tahu betul, kalau loss tu korang loss contoh 6,000, tapi kalau korang profit 60 sen. Terus betul boleh tahu yang korang ABC lah. Asal biru je close. Maknanya tak ada satu setup pun yang boleh lari jauh. Sebab apa tak boleh lari jauh? Sebab saya takut lah betul. Tapi SL kau boleh gantung panjang-panjang. Tu terus kita tahu kat mana mistake dia. Kalau macam gini, kalau korang ada result macam ni, korang tak tahu nak nilai result korang tak kisah dia, korang boleh cerita dengan Beto. Result korang macam ni, apa kelemahan dia. Tapi majority kalau dah keluar-keluar macam ni, result dia korang akan terus tahulah. Emosi je lah problem. Selalunya macam ni, emosi je lah problem. TP tak boleh nak hold. SL boleh hold sampai beratus pip, TP tak boleh hold. Itu memang pedih sikit lah. Alright. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay. So, baru masuk ke? Okay, itu je kot explanation yang Beto nak bagi kat korang untuk hari ni. Tak ada apa sangat sebab semalam pun ramai yang win. Bila ramai yang win, Beto tak ada apa-apa soalan
nak ketengahkan. Okey, yang ini ingatlah setup-setup semalam semua yang korang boleh masuk, ingat hari ni punya opportunity. Okey, pakai time frame yang sama M15 H1, M15 H1, M15 H1 dalam masa yang sama. Kalau korang tengok H4 ni, Beto dah bagi tahu H4 ni dia dalam keadaan compress dekat sini. Yang ini belum lagi momentum. So nak tak nak kena pakai apa yang time frame kecil bagi. Buat masa ni time frame kecil kalau turun H1, H1 tak ada apa-apa, M15 pun tak ada apa-apa. M15 mungkin dah ada lah kat sini. Ataupun korang nak tunggu sampai structure tu terbentuk pun boleh. Alright? Okay. Layan je dulu apa yang dia bagi. Boleh jadi hari ni, sebab hari ni ada news tau. Boleh jadi hari ni dia nak bagi lagi sekali momentum, kita pun tak tahu. Sebab news hari ni pun unemployment rate news yang normal. News yang biasa dia buat tak besar pun. Dia punya movement tu. Tapi boleh check. Alright? Okay. So itu je kot. Ada apa-apa soalan yang korang nak tanya lagi? Kalau tak ada, Beto rasa setakat tu je untuk kelas pagi ni. Hmm, tak ada. Ingatlah, korang kena buat benda-benda ni semua untuk diri sendiri. Benda-benda ni bukan untuk Beto pun, untuk diri sendiri. Tak tahu nak buat pakai Excel, minta draft daripada Loki. Loki dia ada draft tu. Minta dia draft daripada Loki untuk Excel tu ataupun nak copy dekat, ada yang buat dekat Google Form, boleh je. Ikutlah kesesuaian masing-masing. Janji buat je. Janji collect data. Janji tahu berapa banyak loss yang korang buat sepanjang bulan. Memang semua benda ni boleh je buka dekat MT5, MT4 untuk tengok kan. Oh, total win berapa. Tapi korang tak dapat exact. Korang tak akan ingat situasi macam tu. Kalau collect manual korang akan ingat. Okay. Itu saja daripada Beto. Yang mana yang baik tu semua datang daripada atas Allah SWT. Mana yang buruk tu datang daripada diri Beto guys. Yang baik korang ikut, yang buruk korang tinggalkan. Kita jumpa lain masa, InsyaAllah. Ada setup mana-mana